Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Al-Habib, wala sakitan 'anil inkari 'alaihim ma'al qudrati. Wala sakitan ay wala yakunul mu'min itu sakitan, dan tidak adalah orang yang beriman itu diam ia orang yang beriman 'anil inkari 'alaihim, daripada mengingkari ke atas mereka itu ayis salatina, yakni ke atas sultan-sultan. Makna kalau sultan-sultan, pemimpin-pemimpin itu buat maksiat, buat perkara yang mencangguh dengan syarak, perkara yang dibenci Allah Ta'ala dan dimurkai Allah Ta'ala, dia mampu untuk cegah, tapi dia tak cegah, dia diam, maka itu bukan orang mukmin yang sejati. Ma'al kudrati, serta mampu, kuasa ia, kuasa untuk mencegah ataupun kuasa untuk ingkar mereka itu. Maka kata Syekh Nawawi, fadarajatul amri bil ma'rufi, maka bermula peringkat-peringkat menyuruh dengan kebaikan itu. Darajatu mubtada al-amri mudhafun ilaih, bil ma'rufi jar majruh. Peringkat pangkat untuk menyuruh dengan perkara yang baik itu ada 3. Awwaluha, mubtada yang kedua, ha mudhafu ilaih, at-ta'rifu khabar bagi mubtada kedua, jumlah mubtada kedua dan khabarnya itu khabar bagi darajat. Ialah at-ta'rifu, arrafa yu'arrifu ta'rifan, memberitahu. Memberitahu, sekadar bagi tahulah, ni haram, ni halal, ni benda yang haram, ni benda yang halal, ini benda yang mesti kita buat. Sekadar bagi tahu hukum hakam berkaitan Allah Ta'ala. Wa thaniha, dan bermula yang keduanya, yang kedua daripada darajatil amril bil ma'ruf, ialah khabar al-wa'bu, bagi nasihat. Tuan Sultan tak boleh buat begini, kalau buat begini ini dimurkai Allah Ta'ala ni. Pada awalnya beritahu ya, ni tak boleh buat, ni boleh buat. Benda dalam syarak, ni boleh buat, ni kena buat, ni kena buat, ni kena buat. Sultan buat sebaliknya. Maka darajat amar ma'ruf bil ma'ruf tu, meningkat pada yang kedua, iaitu al-wa'dhu, beri pengajaran, beri penasihat pada raja pula. Asalnya umum saja, bagi tahu begitu saja, hukum hakam. Mari peringkat keduanya, dia nasihat secara direct. Tak jadi juga. Wa thalithu darajati al-amri bil ma'ruf, dan bermula yang ketiganya, yang ketiga darjat amar ma'ruf tu.
Khabar at-takhshinu jar majrur fil qawli, iaitu tegas dalam percakapan. Tegas ni kalau contoh sekali dia bagi contoh, ya zalim, wahai zalim, wahai penzalim. Wahai orang yang tak takut Allah Ta'ala. Tegas tu. Kasar bunyi sikit. Ni tak boleh buat ni, wahai orang yang zalim. Wahai orang yang tak takut dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh buat ni kuasa. Kuasa ni tak boleh nak. Tak boleh nak menyalahgunakan kuasa ni untuk maksiat pada Allah Ta'ala, untuk luluskan projek-projek maksiat ni. Wahai orang yang tak takut dengan Allah Ta'ala. Ni kalau tahap mampulah. Kita kata tadi ma'al qudrah. Kalau tak mampu dah buat lagu mana? Yang keempat, warabi'u darajatil amri bil ma'ruf. Dan bermula yang keempatnya, keempat darjat amar bil ma'ruf itu khabar al-man'u, mencegah bil qahri, dengan paksa. Khabar tu fil hamli, pada menanggungkan alal haqqi, atas jalan yang hak, bil darbi, dengan pukulan, wal uqubati, dan siksaan hukuman. Ni kalau tahap pemerintah lah. Ni tahap pemerintah. Jadi darjat amar ma'ruf bil munkar ni bukan semestinya sultan saja, orang biasa, pemimpin nak bagi kat orang biasa pun boleh. Pemimpin bagi tahu ni awalnya ni haram, ni tak boleh. Ni boleh buat, ni boleh buat. Dia buat juga benda haram, dia buat juga benda tak betul. Tegur dia, al-wa'lu. Tak ada juga beri peringatan, percakapan yang tegas. Wahai orang yang tak takut dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh buat sebenarnya ni. Tegas. Tak boleh juga. Dia mencegah kemungkaran tersebut dengan al-qahri, paksa, dengan memberikan hukuman, denda, pukulan, sebatan dan sebagainya. Itu yang tertinggilah. Wal jaizu min jumlati dzalika ma'as salatin. Sebab sekarang ni dia duk bahas amar ma'ruf secara umum. Maka yang layak bagi sultan, nak engkar sultan ni hak mana? Bukan semua. Maka wal jaizu mubtada, bermula yang harus, min jumlati dzalika darajatil amri bil ma'ruf, ataupun bidzalika al-amri bil ma'ruf, daripada keseluruhan demikian itu, demikian amar bil ma'ruf yang empat tu, yang harus bagi sultan, ma'as salatina, beserta pemimpin sultan ni, ar-rutbatani al-ulayani, iaitu dua martabat yang pertama. Rutbatani khabar, al-ulayani sifat, iaitu hanya beritahu dan al-wa'dhu ya. Beritahu ni halal, ni haram, ni halal, haram, ni halal, kena buat, ni kena buat, ni kena buat, ni kena buat. Yang kedua, nasihatlah, suruh raja tu sendiri buat. Bukan setakat beritahu secara umum gitu saja. Bagi tahu, ni kena buat gini. Masalah ni kena buat gini. Itulah. Kalau nak tegah, wahai orang yang zalim, tak boleh. Tak sesuai. Apatah lagi yang keempat tu, tu lagi tak ada kuasa kita ni. Tak ada kuasa kita ni. Wa amma al-man'u bil qahri, dan adapun bermula mencegah dengan cara paksaan tu, al-man'u mubtada bil qahri jar majrur, fa jawab laisa dzalika jumlatu khabar al-man'u. Fa laisa dzalika, maka tidak boleh demikian al-man'u bil qahri, sabitan khabar laisa mahzuf, sabi ia li ahadir ra'iyati, bagi setiap individu rakyat ma'as sultani, beserta sultan. Tak boleh tiap-tiap individu rakyat buat begitu. Cegah sultan tu dengan cara paksaan. Tak boleh lah, tak ada kuasa itu. Fa inna dzalika, kalau buat juga, maka sesungguhnya demikian itu, demikian al-man'u bil qahri, al-man'a bil qahri itu, dzalika isim anna, khabar yuharrikul fitnata, bergerak-gerak ia al-man'u itu maf'ulun bih, al-fitnata, akan fitnah. Fitnah yang berlaku atas orang yang tegur tu. Boleh jadi fitnah besar lah, tegur raja dengan kasar tu. Wa yuhayyiju syarra, dan juga membangkitkan ia al-man'u bil qahri, asyarra, akan keburukan, ay ala nafsi, atas orang yang al-amir bil ma'ruf bil qahri, orang yang menyuruh kebaikan tadi dengan cara paksaan. Tak bolehlah buat kat sultan. Boleh memudaratkan diri sendiri dan timbul fitnah. Jadi sultan ni dia special sikit. Tak boleh buat gitu. Wa amma takhshinu fil qaul, tadi yang al-man'u bil qahri, darjat yang ketiga lagu mana? Wa amma takhshinu fil qauli, maka dia ada tafsir.
Adapun penegasan dalam cakapan, bermula penegasan dalam perkataan itu, at-takhshinu mubtada fil qawli jar majrur ka qawlihi, seperti perkataannya, perkataan seorang, ya zalimu, wahai orang zalim. Nakirah maksudah. Ya man la yakhafullaha, wahai orang yang tidak takut ia man akan Allah Ta'ala. Jawab amma fadzalika, ay fadzalika at-takhshinu fil qaul itu sabitun khabar mahzuf. Sabit ia jawab bagi amma. Jumlah tu khabar at-takhshin. Sabit ia in kana yuharriku fitnatan yata'adda syarruha ila ghairihi. Jikalau adalah ia at-takhshin fil qaul itu khabar kana yuharriku, menggerak ia at-takhshin fil qaul itu maf'ulun bih fitnatan, akan fitnah sifat yata'adda syarruha, yang melampauilah fa'il oleh keburukannya, keburukan fitnah itu yang mengenailah ia oleh keburukan tu ila ghairi al-amir bil ma'ruf, kepada selainnya, selain orang yang mencegah, orang yang menyuruh dengan kebaikan dengan cara at-takhshin fil qaul. Tak mudaratkan orang lain. Apa? Maka lam yajuz. Dia kata kalau menggerakkan fitnah, menyebabkan jadi fitnah pada orang lain, lam yajuz. Ay lam yajuz at-takhshinu fil qaul. Dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada at-takhshinu fil qaul. Tak boleh lah. Sebab dia memudaratkan orang lain. Mudaratkan orang lain ni haram. Tapi kalau mudarat untuk diri sendiri saja. Wa in kana la yakhafu, ay la yakhafu ta'adda syarriha tu ila ghairihi illa ala nafsi. Jikalau adalah ia takhshin itu khabar kana la yakhafu, tidak takut ia al-amiru bil ma'ruf, orang yang menyuruh dengan kebaikan itu, illa ala nafsi, melainkan ay yakhafu ala nafsi, takutnya fitnah itu berlaku atas dirinya sendiri, bukan orang lain. Maka fahuwa, bermula dia at-takhshin fil qaul, khabar huwa jaizun, harus ia, ay syar'an, harus pada syar'. Bahkan idrab intiqali bukan setakat harus, mandubun, ay bal at-takhshin fil qaul itu mandubun ilaihi ila man la yakhafu illa ala nafsihi, kepada orang yang tidak takut ia, melainkan berlaku takut fitnah atas dia sendiri, tak berkait dengan orang lain. Maka boleh takhshin fil qaul. Tu. Tapi sekarang siapa yang berani buat lagu ni? Boleh kutuk kat Facebook itu ialah faqad kana min adati salafil al-iqbal lil akhta. Tengok ulama salah, dia tak takut. Sebab tu kata sunat ni, falaqad kana, maka sesungguhnya adalah ia min adati salafi, idhafah jar majrur ta'alluq syatu mazuf, khabar kana muqaddam, al-iqbalu isim kana muakhar, adalah sebahagian daripada adat salaf. Adati jar majrur wa huwa mudhaf, as-salafi mudhaf ilaih, ialah al-iqbalu, menghadapi, lil akhtari, akan bahaya-bahaya. Lam zaidah al-akhtari maf'ul bi iqbal, aqbala yuqbilu iqbal mutaaddi, makna dia sanggup menghadapi bahaya, ancaman bagi sultan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana pemerintah Mu'tazilah, dia berani saja, dia berani tegas kata Al-Quran bukan makhluk, sampai dia kena penjara. Dia berani hadapi risiko tu, dia berani hadap. Wa tasrihu bil inkari ataf iqbal, dan jelas, secara jelasnya bil inkar, dengan mengingkari sultan tersebut, pemimpin tersebut. Mengingkari bila mana? Bila dia buat maksiat, bila dia buat perkara yang tidak diridai Allah Ta'ala. Itu ulama salah. Min ghairi mubalatin, tanpa sebarang kepedulian, bihalakil muhjati, dengan hancur jiwanya, jar majrur al-muhjati mudhafu ilaih, ataf wa bil iqbali, dan dengan menghadap li anwa'il azabi, akan pelbagai keseksaan, kesengsaraan, seksa, azab dan sebagainya. Imam Ahmad sampai dipukul berkali-kali, nak suruh mengaku Al-Quran itu makhluk. Tak. Dia tetap dengan pendirian. Kalau ulama lain dia buat helah. Dia buat helah.
Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Ni makhluk. Elok. Dia namakan jari dia. Padahal tunjuk jari dia makhluk tu. Bukan tuju pada asal. Dia. Tapi Imam Ahmad tetap dia diri dengan pendirian dia. Itu dia panggil amar ma'ruf dari sudut mana tu? Sudut akidah tu. Sudut akidah tu. Al-Quran itu makhluk. Bahkan Imam Ahmad kata siapa kata Al-Quran itu makhluk boleh kafir. Kafir tu. Memang tegah. Qala Rasul li'ilmihim, kenapa mereka sanggup menghadapi berisiko, mereka sanggup menghadapi siksaan dari pemerintah kalau ingkar benda ma'ruf benda mungkar, ya ilmihim li'ilmi salaf, kerana mengetahui oleh mereka itu ulama salah, idhafat masdar kepada fa'il, bi anna dhalika syahadatun, ba haraf zaidah, anna dhalika syahadatun khabar, jadi maf'ul bi ilm. Bi anna dhalika apa? Dhalikal iqbala lil akhtar, at-tasrih ataupun al-iqbal li anwa'il azab. Semua tu syahadatun khabar. Itu jadi penyaksian mereka tu amar ma'ruf nahi munkar. Tu. Mereka tahu bahawasanya mereka bertegah lagu tu sehingga kena azab, kena siksa, kena penjara ke, menghadapi bahaya ke, itu menjadi syahadah, bukti ke akhirat nanti kami dah buat kerja kami. Tapi syaratnya kebinasaan itu kena diri sendiri saja, jangan sampai membabit ke orang lain. Membabit ke orang lain la yajuz. Tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul tu maf'ul mutlaq ikut Ibnu Hajib, maf'ul li ajib, maf'ul bih bagi jumhur ulama. Khairu syuhada'i, bermula sebaik-baik orang yang syahid itu khairu. Tu Hamzatu ibnu Abdul Muttalib, ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak menakan Nabi, mati, meninggal, syahid. Thumma rajulun, kemudian selepas pada tu seorang laki-laki, sifat qama, yang telah berdiri ia laki-laki itu ila imamin, kepada pemerintah, fa'amarahu, maka menyuruh ia laki-laki itu akan dia akan imam, wa nahahu, dan melarang ia rajul akan dia akan imam, fi dzatillahi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqatalahu, maka kemudian membunuh ia imam akan dia akan rajul ala zalika, ay li ajli zalika, li ajli amrihi wa nahyihi, dengan sebab laki-laki itu menyuruh dia perkara yang ma'ruf dan melarang dia perkara yang mungkar, kena bunuh, maka itu pun syahid. Tu pun syahid juga. Tu pun syahid juga. Siapa dia? Orang yang melarang pemerintah hak salah mana, hak betul dia suruh buat, kena bunuh sebab tu, maka dia syahid. Ni hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Kitabu Ma'rifatis Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, zikru islami Hamzah bin Abdul Muttalib, menyebut keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadis yang ke-4884 daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Mudah ya hadis. Hadis ni riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Kitabul Malahimi, Babul Amri wan Nahi. Hadis yang ke-4346, dan hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan, Babul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Hadis yang ke-4147 daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia kata afdalul jihad, bermula seafdal jihad itu panggil idhafat sifat kepada mausuf, ai al-jihadul afdalu, bermula jihad yang paling utama ialah afdalu mubtada, al-jihadi mudhafu ilaih, khabar kalimatu haqqin, kalimah yang sebenar, ungkapan cakapan yang sebenar, inda sultanin, ketika berada di hadapan sultan, sifat jairin yang zalim, ia sultan.
cakap benda betul. Benda tu tak boleh buat, tak boleh buat. Benda tu boleh buat, boleh buat. Jangan berselindung. Kalau raja, buat halal berhalal. Kalau orang lain, tegas. Tak boleh. Zakarahul Ghazali fil Ihya'i, telah menyebut akan demikian qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'il oleh Al-Ghazali fil Ihya'i dalam kitab Ihya' Ulumuddin jilid yang keempat muka surat 661 hingga 662. Seterusnya sifat mukmin lagi, wala muhibban lil jahi, dan tidak menyukai ia akan kemasyhuran, akan pujaan, tak suka. Yakni arutbati, pangkat, fi syai'in, pada sesuatu, min umurid dunia, daripada perkara-perkara membabitkan dunia. Fi syai'in jar majrur, min umuri jar majrur, wa huwa mudhaf, ad-dunya mudhafun ilaih. Tak suka kepada pangkat, pujian. Tak suka. Kalau dapat dalam sadah, jalan jiwa dia tak suka gitu. Kalau dapat dalam sadah, buat macam mana? Jangan kita kata pula, tadi saya tak mau. Dah dapat, ambil lah. Tapi tak kerja. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam isim kana, dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu khabar, yaqulu, berkata ia Imam Syafi'i, man talaba riyasata qabla hiniha, barang siapa yang menuntut ia barang siapa akan tompok kepimpinan, qabla hiniha, qabla hinir riyasah, sebelum masa dia menjadi tompok kepimpinan itu, khabar, farrat minhu, niscaya lari ia kepimpinan riyasah itu, minhu min man, wa man tarakaha, dan barang siapa meninggal ia barang siapa dia akan kepimpinan itu, tabi'athu, niscaya mengikuti ia kepimpinan itu, hu maf'ul bih khabar, maf'ul bih hu, dia akan. Karena siapa yang tak kerja nak jadi pemimpin, nak jadi orang atasan, pangkat, dia tak kerja, maka pangkat tu mari. Dia kerja, pangkat tu lari. Dia tak kerja, pangkat mari. Dia kerja, pangkat lari. Dia tak kerja, pangkat mari. Dia kerja, pangkat lari. Talabul jah, menuntut kemegahan. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, dan adalah Sufyan ats-Tsauri, isim kana, yaqulu khabar, berkata ia Sufyan ats-Tsauri, man talaba ar-riyasata qabla maji'iha maji'ir riyasah farrat minhu wa fatahu ilmun katsirun. Dia tambah satu. Barang siapa yang menuntut ia barang siapa akan tompok kepimpinan sebelum datangnya tompok kepimpinan. Ini datang pada diri dia. Dia yang tuntut, dia yang kerja tanpa tompok kepimpinan itu mari ke dia. Kemegahan tu mari ke dia, pangkat tu mari ke dia. Farrat minhu, lari ia riasah itu daripada nyaman. Wa fatahu ilmun fa'il kathirun sifat, dan meliputi dan meluputkan akan dia akan man itu fa'il oleh ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak tak akan mari sebab sibuk kerja dengan dunia, sibuk kerja dengan pangkat. Kerana filah ilmu yang banyak itu. Ni riwayat daripada Abu Musa Al-Madini dalam kitab Al-Lataif, nombor yang ke-730, dan Ibnu Qutaibah dalam kitab Uyunul Akhbar jilid kedua muka surat 120. Wa kana yaqulu, dan adalah ia Sufyan ats-Tsauri yaqulu khabar, ada berkata ia, la yatlubu ahadukumur riyasata illa ba'da mujahadati nafsihi 70 sanatan. Nak kata jangan kejak dunia ya. La yatlubu ahadukum, tidak menuntutlah ia oleh fa'il salah seorang daripada kalian ar-riyasata, akan tompok kepimpinan itu, illa ba'da mujahadati nafsihi, melainkan setelah ba'da zaraf zaman maf'ulun bih, maf'ulun fih, mujahadati mudhafu ilaih, nafsihi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Melainkan selepas bermujahadah diri dia sendiri. Bermujahadah diri dia sendiri 70 sanatan, 70 tahun. Tapi sekarang kita kata lam aqif alaih, kita tak jumpa perkataan ni disandarkan kepada Sufyan ats-Tsauri. Tak jumpa biarlah. Wa kana Isa alaihi salatu wassalamu yaqul, dan adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam khabar, yaqulu alaihi salatu wassalam, jumlah mu'taridah, alaihi ta'alluq syartu mahzuf, khabar muqaddam, as-salatu mubtada muakhar, wassalamu ataf salah. Nabi Isa kata, idza ja'alakumun nasa, apabila
menjadikan akan kalian itu oleh manusia. Menjadikan apa? Maf'ul bih kedua, ru'asa'ah, pemimpin-pemimpin, orang-orang atasan. Fakunu aznaban, maka jadilah engkau itu aznaban, khabar kunu. Aznaban ni adalah asalnya ekor-ekor. Apa dia ekor-ekor? Yang ni orang yang layak diikuti. Orang yang layak diikuti. Majah tu, orang yang layak diikuti. Bukannya orang jadikan, manusia jadikan kita ni sebagai pemimpin, topak kepimpinan, kita pula tak layak diikuti. Jangan. Jadi pastikan bila orang lantik kita sebagai Perdana Menteri ke apa ke, pemimpin apa-apalah, dan kita ni dalam keadaan layak untuk diikuti, menjadi contoh yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik. Tu. Wa kana al-Fudailu ibnu Iyad, adalah Fudail bin Iyad, khabar, yaqulu, berkata ia, man ahabba riyasata 'ala an-nasi lam yartafi' abadan. Barang siapa ahabba riyasata, maf'ulun bih, menyukai ia man akan kepimpinan, suka duk jadi orang atasan, 'ala an-nasi, atas manusia, jar majrur, lam yartafi' abadan, niscaya tidak terangkatlah ia man itu, ai nisbah pangkat, nisbah kedudukan, nisbah darjat, abadan, selama-lama. Sebab dia menuntut pangkat, maka dia tidak terangkat pangkat dia selama-lamanya. Di sisi manusia baik, di sisi Allah Ta'ala lagilah. Buat dia kerja, dia jangan kerja, pangkatnya kerja, dia bagi sendiri. Kita layak, kita dapat, selesai. Jangan kita minta kejar dalam keadaan kita tak layak untuk dapat. Zakar dzalika Asy-Sya'rani, telah menyebut akan demikian al-mazkur oleh Asy-Sya'rani fi Tanbihil Mughtarrin, dalam kitab Tanbih al-Mughtarrin, muka surat 210 hingga 211 dan muka surat 752. Tadi perkataan Fudail bin Iyad itu ialah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, jilid yang pertama, muka surat 463. Wal mali, apa dia? Atah pada liljah, ai wala muhibban lil mal, tidak ada perasaan suka terhadap nak kejar harta. Bi ayyab khala bihi, dengan sekira-kira taswir, ai wadzalika al muhibbu lil mali musawwarun, ditaswirkan dia bi ayyab khala bihi ai bil mal, dengan sekira-kira bahawa bakhil ia seorang dengan harta. Bakhil ni dia tidak melaksanakan hak yang wajib terhadap harta tu pada orang lain, pada Allah Ta'ala. Itu bakhil. Makna dia suka harta tu, sebab tu dia bakhil. Wal wilayati, dan juga atah lagi pada man, atah pada jah, wala muhibban lil wilayati, dan tidak menyukai ia seorang itu kepada wilayat, kewalian. Jadi wali. Jadi wali ni pangkat jugalah ni. Maka dia kata bal yakunu ay lil wilayati, bahkan adalah ia bahkan adalah ia karihan tu khabar yakun, lil wilayati tu takluk pada karihan. Tidak suka ia seorang itu, bahkan adalah ia seorang itu benci ia lil wilayati, akan wilayah kewalian tu. Waliul amri ke, waliul qada, pengurusan terhadap sesuatu tu wali tu wilayah dia bagi. Wali kalau bapak tu wilayah dari sudut pernikahan, kalau qadi wilayah dari sudut hukum pemerintahan. Ada yang waliul mal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliyal qada'a zabaha bighairi sikina, zubiha bighairi sikina. Barang siapa yang memerintah ia barang siapa akan al-qada, hukum hakam, hukum lah. Barang siapa man waliyal qada'a zubiha, niscaya disembelih akan dia akan man tu bighairi sikina, tanpa pisau. Tanpa pisau disembelih. Apa? Risiko besar. Risiko besar apabila kita waliyal qada. Man waliyal qada'a, siapa yang memerintah satu hukuman, nak buat satu hukuman tertentu ke atas seseorang yang lain, tambah-tambah qadi, tambah-tambah hakim,
Zubiha bi ghairi sikin. Tu. Disembelih akan dia dengan tanpa pisau. Boleh mati. Cari pasal, cari nahas. Cari nahas tanpa ada pisau. Mana yang mati kan dia? Tu, wali al-qadha sendiri. Rawahu Tabrani telah meriwayat akan hadzal hadis oleh At-Tabrani an Ibni Umar, daripada Ibnu Umar. Tapi dalam kitab kita kata tahqiq ni lam aqif alaihi inda Tabrani min hadis Ibni Umar. Aku tak jumpa lah riwayat Imam Tabrani ni daripada hadis Ibnu Umar. Tetapi Imam At-Tabrani riwayat hadis ni daripada Abu Hurairah, bukannya Ibnu Umar. Dalam kitab Al-Awsat hadis yang ke-9103. Atharo ni apa Atharo. Atharo. Dalam ta'liq dia sebut Atharo ni. Atharo tu apa dia? Atharo. Zalla. Tu. Jadi dia pun kata wala'alla syekhu, mudah-mudahan Syekh Nawawi ni athara. Athara ni yakni yajidu lahu atharan, menjumpai athar baginya ala hadithin, atas satu hadis, man waliya syai'an, barang siapa yang memerintah akan sesuatu, min amril muslimina, daripada perkara yang berkaitan dengan orang Islam, lam yanzurillahu fi lam yanzurillaha, niscaya tidak sama sekali melihat ia akan Allah Ta'ala fi hajatihi, pada hajatnya, hatta yanzura fi hawaijihim. Ini hadis lain ni. Tak apalah. Tapi hadis ni dia kata hadis riwayat Abu Hurairah, bukannya apa nama tu? Bukannya Ibnu Umar. Tu penting tahqiq tu. Tu penting tahqiq tu. Mungkin silap cetak ke atau tersilap tulis ke boleh jadi. Jadi kita orang belakang dia kena tahqiq elok. Wala yulabisuha ayil wilayati illa min hajatin, dan tidak memakai, yakni tidak berpangkatlah ia seorang akan dia ayil al-wilayati, akan kewalian-kewalian itu, illa min hajatin, melainkan daripada kerana hajat, bi anta'ayyana, dengan sekira-kira bahawa tertentulah ia, alaihi alaman tu, ala syakhsi, atas seorang, zalika fa'in, oleh demikian itu zalikal wilayat, bitariqin syar'iyyin, dengan cara yang disyariatkan, au daruratin, ataupun kerana terpaksa, bi ayyakuna mukrahan ala zalika, dengan sekira-kira bahawa adalah ia seorang itu, khabar yakun mukrahan, dipaksa akan ia, akan seseorang itu, ala zalikal wilayati, atas demikian wilayah itu. Jadi nak mengurus urusan orang Islam dalam mahkamah, qadi dan sebagainya tu, dia tidak menguruskan kewalian tersebut melainkan kerana ada hajat berdasarkan syariat, Allah Ta'ala suruh, Rasulullah suruh, ataupun kerana terpaksa untuk uruskan. Kalau tak, dia tak cari. Kalau tak, dia tak cari. Kerana menguruskan perkara yang berkaitan dengan orang Islam ni, benda hak rumit lah. Jangan sampai takut-takut jadi zalim. Silap hukum lah ke mana ke, silap menjadi penguasa ke atas Muslim itu, sehingga menyebabkan qada yang diputuskan tu tak betul. Hukuman yang diputuskan tu tak betul, tak benar. Menyebabkan zalim ke atas manusia. Tu yang dia tak mahu tu. Sebaiknya tak payah. Kalau boleh, kalau kerana hajat ataupun kerana terpaksa, baru boleh. Sila. Sebab macam mana? Intaha kalamuhu. Sudahlah ia oleh kalamnya. Dalam siapa itu disebut? Imam Abdullah Alawi al-Haddad. Abdillahi ibni Alawi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beridailah oleh Allah daripada Abdullah ibn Alawi. Ba'adallahu sukhtahu maf'ulu bih.
mudah-mudahan menjauhi oleh Allah akan murkanya ya Allah anhu an Abdillah, daripada Abdullah bin Alawil Haddad. Hukiya, diceritakan, kanatil qudatu, adalah qadi-qadi itu fi Bani Israel, pada Bani Israel itu, khabar kanat salasatan, ada tiga qadi Bani Israel. Fa arsalallahu lahum malakan, tu, maka mengutuslah, menghantarlah ia oleh Allah lahum, bagi mereka itu tiga qadi itu, malakan maf'ul bih, satu malaikat, yamtahinuhum, malaikat sifat menguji, yang menguji ia malaikat akan tiga orang, suruh nak uji mereka tu, tiga orang qadi pada Bani Israel. Fawajada rajulan yasqa biqurratin ala ma'in, fawajada rajulan, maka mendapati ia malaikat, maf'ul bih rajulan, akan seorang laki-laki, yasqa baqaratan, memberi minum ia rajul itu, maf'ul bih akan lembu, ala ma'in, atas satu air, wa khalfaha ijlatun, dan di belakang baqarah tu, belakang lembu tadi, ijlatun, ada seekor anak unta, anak unta betina. Lepas tu fada'aha al-malaku, maka memanggil fa'il al-malaku tu oleh malaikat, akan dia akan ijlah tu, akan anak unta tu. Tu. Wahuwa, hal keadaan bermula dia malaikat itu, wawul hal, jumlah tu hal bagi malak, rakibun khabar, menaiki ia malaikat tu, farasan maf'ul bih, akan kuda. Fatabi'at hal ijlatu, maka mengikutlah akan faras kuda itu oleh al-ijlah, anak unta tadi. Fatakhasama, maka bertengkar oleh mereka berdua. Dua benar, faras dengan ijlah tu. Bila bertengkar dua binatang tu, faja'a, maka datanglah kedua-duanya datang tu. Ijlah dengan faras tu, ilal qadil awwali, kepada qadi yang pertama. Fadafa'a ilaihil malaku durratan, maka memberilah ia kepadanya, kepada qadi yang pertama ni, kan nak uji oleh malaikat itu, maf'ul bih darratan, akan mutiara, benda mahal lah. Kanat ma'ahu, yang sifat adalah ia permata itu, ma'al malak, beserta dengan malaikat. Wa qala lahu, dan berkata ia malaikat, lahu baginya, bagi al-qadil awal, dia kata, hukumkanlah oleh engkau, bi annal ijlata li, dengan bahawasanya ijlah tadi tu bagiku. Ijlah tu bagiku, milik aku. Qala, berkata ia qadil awal, bimadza ahkum, dengan apakah aku nak hukum? Qala, berkata ia malak, arsil al-farasa wal baqarata wal ijlata, hantarkanlah, lepaskanlah ia oleh engkau, akan kuda, akan lembu, akan anak unta tadi. Suruh lepas, jangan duduk dalam kandang, jangan ikat depa. Fa in tabi'atil farasa, maka jikalau mengikut ia ijlah tu akan faras, akan kuda tadi, fahia, maka bermula dia ijlah li, milikku, lam milki, milik aku. Dia nak suruh hukum gitu. Dia bagi upah mutiara. Fa arsalaha, dia pun buatlah apa yang malaikat sebut, dia nak dapat mutiara tu. Fa arsalaha, maka melepaskan ia qadil awal, akan al-madhkurah minas thalathah, faras, kuda, lembu, ijlah tadi. Fatabi'atil farasa, maka mengikut ia ijlah, akan maf'ul bi, akan faras, akan kuda. Fa hakama biha, maka menghukum ia qadil awal. Sekejap. Tadi silap. Bukan lembu tu. Bukan dua gaduh tu binatang. Pemilik binatang. Pemilik binatang. Iaitu malaikat dengan seorang lelaki. Silap. Faja'a. Musana. Bukan binatang. Pemilik binatang.
Fa arsalaha, maka lepas habis. Fahakama al-qadhi al-awwal itu biha. Dengan dia, bila ijlah tu, lahu ay lil milki, lil malak. Maka berhukumlah oleh qadhi pertama itu dengan dia, dengan ijlah itu milik malaikat tu. Dapatlah malaikat tu ijlah tersebut. Jadi kena perdaya dengan durrah, mutiara, dapat hukum sekali dah. Qadhi pertama dia nak suruh uji ni. Wa ataya lil qadhi tsani, dan datanglah kedua-duanya malaikat raju itu lil qadhi tsani, bagi qadhi yang kedua. Fa hakama kadzalika, maka berhukum ia qadhi kadzalika al qadhi al awwal, seperti mana demikian qadhi yang pertama. Wa akhadha durratan, dan mengambil ia qadhi kedua durratan maf'ul bi, akan mutiara, dia sogok dengan mutiara juga. Wa ammal qadhi tsalitsu, dan adapun bermula qadhi sifat yang ketiga, pada fa'alahul malaku durratan, maka memberikan ia baginya, bagi qadhi yang ketiga, fa'il oleh malaikat itu durratan, akan mutiara. Wa qala lahu, dan berkata ia malaikat lahu baginya, bagi qadhi salis, uhkum bainana, hukumlah oleh engkau di antara kami, antara laki-laki dan juga malaikat. Faqala, maka berkata ia, maka berkata qadhi ketiga, inni haidun. Sudah, orang lelaki haid pula dah. Sesungguhnya aku ni haid. Qala al-malaku, berkata oleh malaikat, subhanallah, maha suci Allah, ayuhidu zakar. Adakah berhaid oleh orang lelaki? Adakah berhaid oleh orang lelaki? Ayuhidu zakaru, adakah haid orang lelaki tu, oleh orang lelaki tu? Faqala lahu al-qadhi, maka berkatalah bagi malaikat tu, fa'il oleh qadhi, subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Atalidul farasu baqaratan, adakah melahirkan oleh kuda itu akan lembu? Boleh tak? Adakah kuda itu melahirkan lembu? Maka fahakama al-qadhi tsalits, maka menghukumlah oleh qadhi yang ketiga ini, biha, dengan dia, dengan ijlah itu, li sahibiha, li sahibil ijlah, bagi sahib ijlah tadi. Makna menang ke dia, walaupun sogok dah dengan mutiara, tak ambil. Dia hukum yang sebenar. Tu. Dia hukum yang sebenar. Tu kisah tiga qadhi sebagai penutup. Sebagai penutup. Okey, habis. Zakara zalika, telah menyebut akan demikian itu fa'il al-Fushari oleh Imam al-Fushari dalam Al-Majalisus Sariyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, muka surat 101. Tu membabitkan al-wilayat lah tu. Membabitkan hukum. Al-Qadhi. Al-Qadha. Al-Qadha. Habis masuk bab baru, babu bayanil ma'asi, ay hadha babun fi bayanil ma'asi. Bermula ini satu bab pada menyatakan maksiat-maksiat. Dia nak bahaskan berkaitan dengan maksiat-maksiat. Cukup menariklah kita ni bab maksiat. Cukup menarik, sangat detail. Kita sambung. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklah.